السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan kita melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya. Keduanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat kurniaan Allah yang diberikan kepada kita sehingga membolehkan kita menjalankan tanggungjawab kita. Yang pertamanya untuk beribadat kepada Allah, yang keduanya sebagai khalifah Allah, dan yang ketiganya untuk mengimarahkan alam. Kita sambung daripada buku ini, buku Muqaddimah Aqidah Muslim ini, pada bab yang terakhir, bab yang ke-19, iaitu ciri-ciri kufur pada zaman kini. Sebelum ini kita telah pun mengenali akan konsep kufur dan ciri-cirinya, pembahagian kufur dan juga pembahagian kufur. Jadi malam ini insya-Allah kita sambung dengan ciri-ciri kufur zaman ini. Semua kekufuran menurut sejarahnya mempunyai kaitan faktor-faktornya mengikut zaman, keadaan dan tempat masing-masing. Berdasarkan perkembangan akidah, politik, ekonomi, masyarakat, dan yang paling utama menjadi dasarnya ialah tidak beriman kepada Allah yang merupakan satu-satunya Tuhan yang sebenar mengikut akidah yang sebenar. Jadi daripada sinilah lahirnya penyelewengan dalam berbagai aspek. Jadi kita dah bincang dulu, kufur ni dia banyak faktor. Banyak faktor, bukan satu ya. Bukan satu. Ada faktor disebabkan oleh kesusahan dan kemiskinan. Faktor kekayaan juga boleh menyebabkan kufur. Faktor kurang ilmu, jahil, maka boleh menyebabkan kekufuran. Tidak beramal dengan ilmu pun boleh menyebabkan kekufuran. Contoh-contoh yang kita bincang dulu kan. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang senang menjadi kufur. Kalau kita bayang apa perlu dia kufur, dia dah senang. Tapi mereka menjadi kufur karena disebabkan kalau Fir'aunnya oleh kekuasaannya
Kalau Hamannya oleh jawatannya, kalau Qarun oleh hartanya, kalau Ubay bin Khalaf tu disebabkan oleh perniagaan. Ya? Yang tidak beramal dengan ilmu seperti orang-orang Yahudi, pengetahuan mereka tentang Allah, tentang Rasul diceritakan di dalam kitab-kitab yang sebelum ini telah disampaikan kepada mereka, baik pada kitab Taurat, pada kitab Zabur, pada kitab Injil. Mereka tak beriman kepada Allah kerana mereka tidak beramal dengan ilmu yang telah sampai kepada mereka. Ya, jadi banyak faktor-faktor kekufuran. Dan faktor ini, walaupun berubahnya zaman, tapi inilah faktor-faktor yang masih ada lagi yang bawa orang kufur pada bila-bila masa. Hari ini pun kita tengok orang kufur kerana kekuasaan, orang kufur kerana jawatan, orang kufur kerana harta, orang kufur kerana sibuk dengan urusan-urusan harian. Ya? Ada orang kufur kerana ketakutan. Ada? Ya? Baik. Sampai hari ini. Apabila beriman kepada Allah itu menjadi puncak akidah yang sebenar, maka itulah sahaja yang dapat membetulkan segala tindak tanduk manusia secara perseorangan, individu dan jamaiyah serta masyarakat. Sesungguhnya apa yang dikatakan kufur atau jahiliyah itu ialah mengingkari pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang meliputi tugas-tugas ibadat dan pelaksanaan hukum di muka bumi ini. Jadi kekalutan yang ada, kerosakan yang ada di atas muka bumi ini sebenarnya ada jalan penyelesaian, yaitu dengan jalan manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia beriman kepada Allah, dia sedar dia ada tanggungjawab. Bila dia beriman kepada Allah, dia takut kepada balasan buruk daripada Allah. Bila dia beriman kepada Allah, dia memahami segala tindak tanduknya menjadi perhatian Allah. Di bawah pemantauan Allah Subhanahu wa taala. Berada di dalam pengetahuan Allah setiap tindak tanduk dia. Maka bila adanya beriman, kesedaran ini timbul, maka dia akan meninggalkan perbuatan-perbuatan jahat yang bukan saja merosakkan diri dia, tetapi boleh merosakkan orang lain serta masyarakat dan negara. Itu pentingnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada rukun-rukun iman yang lain. Sebab itu pentingnya kita mengabdikan diri kepada Allah dengan melaksanakan tugas-tugas kita, tugas-tugas kita, mengabdikan diri kepada Allah, melaksanakan tugas kita, iaitu yang pertama tugas apa? Tugas beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaku. Kemudian kita ni dijadikan oleh Allah sebagai khalifah untuk mentadbir alam ini, mengikut peraturan-peraturan, hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan kita juga bertanggungjawab untuk mengimarah, memajukan, memelihara, memulihkan alam ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Keingkaran tidak hanya merosakkan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan manusia sesama manusia dan hubungannya dengan segala bahan-bahan yang ada di muka bumi ini. Sebab itu Allah sebut zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerosakan di fil barri wal bahr, di atas daratan dan juga di laut. Bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Ya, tangan-tangan manusia yang mana? Tangan-tangan manusia yang telah rosak hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan dia tak takut untuk merosakkan hubungan dengan manusia dan juga dengan alam. Kita ni, hubungan kita ni dia
Masa tinggi-tinggi kita pernah cakap orang ada horizontal lah, ada vertikal lah, tak erti cakap tu. Tak pandai pun. Hubungan kita manusia ni, dia ada 3 hubungan. Pertama hubungan dengan Allah, tahirah. Benar hubungan orang yang sama dengan kita. Siapa dia? Manusia. Yang keduanya yang bawah sikit kepada kita. Siapa dia? Makhluk-makhluk Allah yang lain. Binatang, pokok, kayu, laut, lautan, sungai, semua. Ya, ini kita kena jaga ketiga-tiga hubungan ni sebagai hamba Allah. Ya? Mungkin akidah itu ada. Justru itu tidak pernah tercatat di dalam sejarah bahawa berlakunya penyelewengan tanpa disusuli dengan penyelewengan yang lain. Segala kerosakan yang berlaku, puncanya yang terbesar ialah penyelewengan akidah. Tuhan tegur, Tuhan cerita banyak di dalam Al-Quran. Wailul lil mutaffifin. Apa? Yang menipu semua. Ya? Ashab Madian semua tu. Kenapa berlaku mereka berani menindas sesama manusia? Berlaku kaum Lut sampai tak munasabah lelaki suka lelaki. Bini ada, tapi buat satu perkara yang berlawanan dengan tabiat yang dijadikan oleh Allah untuk kita, lelaki dan perempuan. Semuanya bermula apabila manusia itu imannya kepada Allah, dia tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berani untuk melanggar semua peraturan-peraturan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Allah suruh jujur, dia berani tak jujur. Kan? Dia menipu timbangan. Memanglah orang tak nampak boleh hejah. Kalau hari ni boleh hejah kan, boleh pusing. Boleh pusing benda tu. Orang tak tahu dia menipu. Kalaulah tidak kerana sedar dengan pengawasan Allah, maka dia akan menipu. Itu ya. Dia akan menipu. Ya kan? Orang yang tak menipu ni, dia sedar pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedar pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin akidah itu ada. Bukan manusia ni dia rosak sampai tak percaya langsung. Ada. Sikit ada. Adalah orang yang tak ada langsung. Okay? Tetapi ia semata-mata tidak mencukupi tanpa menggerakkan manusia ke arah benar-benar, ke arah benar-benar melaksanakan hukum Allah SWT. Tapi akidah tu sikit sangat. Keyakinan dia tu sikit. Kadang-kadang hanya sebatas tradisi. Beriman hanya sebatas tradisi. Orang lain Islam, kita pun Islam. Duduk dalam masyarakat Islam, kita pun Islam. Sekadar itu saja. Ya? Bila sekadar itu saja, mana dia tak ada penggerak untuk kita nak laksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang sedemikian pernah berlaku kepada orang-orang Arab jahiliyah yang beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, seperti firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun." Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi, tentu mereka menjawab Allah. Maknanya dia kenal Allah. Kenal tak? Kenal. Siapa Allah? Al-Khaliq. Al-Khaliq. Allah tu yang menciptakan alam ini. Katakanlah segala puji bagi Allah, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Okey. Mereka ni kalau kita nak kata beginilah. Dari segi rububiyahnya ada. Rububiyah tu maknanya percaya Allah yang mencipta alam. Tetapi dari segi uluhiyahnya tak ada.
Bila tak ada salah satu daripada tiga ni, sama ada rububiyah ke, uluhiyah ke, asma wa sifat, bila tak ada satu, kafir. Kira kafir. Jangan pula kita kata mereka beriman sebahagian, tak mahu ya. Iman ni tak ada sebahagian. Dia kena sepenuh. Dia kena sepenuh. Tiga-tiga cabang yang kita pelajari ni, uluhiyah ke, rububiyah ke, asma wa sifat, kita kena yakin ketiga-tiga dengan sempurna. Bukan ambil salah satu daripadanya, okey cukup beriman kepada rububiyah saja, tak boleh. Itu ada setengah orang dia silap faham sampai jadi tengah-tengah. Sampai Abu Jahal menjadi beriman dengan Abu Lahab. Dia beriman dalam satu aspek, tak beriman dalam aspek yang lain, maka tak beriman. Sebenarnya tak beriman. Jangan nak sebut dia beriman. Dia syirik tetapi tidak kafir. Merepek. Itu hujah. Dia syirik tetapi bukan kafir. Mari ikut manalah begitu. So ngaji tak mau tu dia. Bagi faham. Kamu syirik kafir. Jawab dah kamu kafir. Kamu telah melakukan kesyirikan. Bila kafir kita langgar hukum Allah ni, kita tak mau buat dan kita mematuhi hukum yang lain, maka kita termasuk dalam syirik juga. Mengadakan pembuat undang-undang yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala jadi syirik. Jadi dah ikut tu ya. Dia bukan ada dia syirik tetapi tidak kafir. Dia kafir tetapi tidak syirik. Tak ada yang lagu tu. Kalau dia syirik dia kafir. Dia kafir dia syirik. Itu ya. Baik. Sesungguhnya mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Orang-orang yang orang jahiliah ni tadi, orang Arab ni tadi, yang mengakui ketuhanan Allah, yang mengakui Allah itu pencipta alam, ya. Mereka itu tidak beriman dengan sebenar-benarnya, kerana di samping itu mereka mengada-ngadakan Tuhan yang lain. Mereka kata Allah yang mencipta alam, tetapi ketika menyembah dan mematuhi akan segala perintah, mereka takut. Macam yang kisah Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ingat kita tahu pakai salib besar perak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kamu sembah padri-padri kan? Dia kata, bila masa saya sembah padri kan? Bila mana Nabi kata, bila mematuhi sesuatu yang telah dilakukan oleh pendeta-pendeta kamu, padri-padri kamu yang bersalahan dengan Allah SWT, maka itulah kamu menyembah padri-padri kamu. Kamu patuh perintah dia yang salah. Okey, beginilah orang kafir, orang jahiliah pun begitulah. Okay. Baik. Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, walaupun secara wasilah semata-mata, perantaraan semata-mata, dan di dalam muamalat pula mereka tidak mengindahkan syariat Allah SWT, di mana dalam politik dan perundangan mereka menerima dasar yang lain daripada ajaran Allah. Okey, sebab tu ni disuruh kita terima Islam ni, udkhulu fis-silmi kafah, sempurna. Masuklah kamu ke dalam Islam itu sempurna. Terima semua. Bukan sekadar terima kata Allah itu hanya sebagai pencipta saja. Kena terima Allah itu yang wajib kita sembah, tak boleh sembah. Perkataan sembah tu pula kita kena faham betul-betul apa makna sembah. Sembah ialah mematuhi akan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan segala apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangannya. Kena kenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan nama-nama tersebut. Okey. Yang berlaku hari ini, orang percaya Allah itu sebagai Tuhan, tetapi menolak ketentuan Allah di dalam soal-soal perundangan, soal-soal peraturan, soal-soal ekonomi. Mereka lebih memilih pandangan-pandangan manusia, ideologi manusia, mengagungkan ideologi manusia dan mengesampingkan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Bukan dekat tak sebelah, hina, permainkan, bersendakan, dan memperolok-olokkan.
Okay? Mempertidak-tidakkan, meletakkan hukum Allah ni dah tak sesuai. Itu yang jadi kafir itu. Ya? Ini berlaku yang itu. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsan minallahi hukman liqaumin yuqinun." Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Okey, pilih yang berlaku. Pilih hukum selain daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini antara kekufuran yang berlaku pada zaman ini. Pilih hukum lain dan meletakkan hukum tersebut lebih sesuai dilaksanakan pada zaman ini. Beriman kepada Allah dari segi rububiyah dan uluhiyah hendaklah dibuktikan juga dengan mentauhidkan Allah dari segi hakimiyah, dari segi hukum hakam. Siapa yang boleh buat hukum? Allah. Hukum siapa yang terbaik? Allah. Hukum manusia macam mana? Selagi tidak bertentangan dengan hukum Allah, kita terima. Bertentangan dengan hukum manusia, bukan hukum Allah, kita tolak. Karena hukum yang dicipta, yang direka oleh manusia itu tidak sempurna, tidak menyeluruh seperti hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tauhid itu. Hukum-hukum siapa yang nak ikut? Hanya hukum Allah Subhanahu wa taala saja. Tak boleh ada hukum lain yang bersama dengan hukum Allah. Okey, kalau kata Allah kata haram, haramlah. Tak boleh pula bersama dengan hukum halal haram yang ditentukan oleh Allah, adanya hukum halal yang ditentukan oleh manusia. Tak boleh bersama-sama. Okey? Itu tauhid dia. Tauhid dia kalau Allah kata haram, haramlah. Itulah satu hukum. Kalau Allah kata halal, halallah. Ciri-ciri kufur yang utama ialah tidak beriman kepada Allah dan tidak Islam. Kerana akidah dan syariat atau iman dan Islam tidak dapat dipisahkan. Okay. Jadi beriman kepada Allah, kita beriman dan juga kita Islam ni, dua-dua ni kena jalan serentak lah. Iman ni, Islam ni dari segi amalan. Islam ni dari segi amalan. Amalan yang kita buat. Iman itu dari segi keyakinan. Apabila tidak melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sistem hidup, maka ini berarti menurut hukum nafsu yang sememangnya menjadi ciri-ciri jahiliyah yang juga lahir daripada tidak beriman kepada Allah dari aspek hakimiyah dan mungkin juga dari aspek uluhiyah. Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menamakan hukum yang lain daripada hukumnya dengan nama hawa nafsu. Jadi hak mana bukan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Allah dah buat satu hukum. Hukum ni hukum lah. Kita pula pergi buat hukum lain. Hukum lain tu bukan hukum. Itu namanya hawa nafsu. Itu namanya hawa nafsu. Itu bukan namanya peraturan, itu namanya hawa nafsu. Okey. Jadi orang yang sebegini, orang yang bermasalah dari segi beriman dengan Allah. Ya? Karena dia tak yakin, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan yang berhak disembah, sebagai satu-satunya yang berhak menentukan peraturan itu, dia goyang. Dia tak mantap, dia tidak mantap. Ya, kalau dia mantap segala hukum Allah, hukum yang dia nak terima ialah hukum Allah Subhanahu wa taala sahaja. Okey. Hukum manusia ni yang mana dia terima? Hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelasnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Dan hendaklah kamu berhukum di kalangan mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah mengikut hawa nafsu mereka. Okay. Orang Yahudi dulu ada satu kisah ada dibawa siapa, Sa'ad bin Mu'az yang menjadi hakim. Bila dibawa hukum, maka kata nak hukum dengan Taurat.
Maka dibawa lah Taurat tu. Sampai kat hukum tu dia tutup dengan tangan. Sampai kat hukuman dia tutup dengan tangan. Sampai Nabi suruh angkat. Walaupun Nabi tak boleh membaca kan. Ini hukum. Sanggup sembunyikan yang begitu. Tutup dengan tangan. Teks ada depan ni. Memang jelas teks ada. Tak boleh tipu. Tapi nak tipu macam mana? Tutup dengan tangan. Jangan bagi nampak dia punya kalimah hukuman. Ni tu panggil hawa nafsu. Itu dipanggil hawa nafsu. Jelasnya cara mengikut hawa nafsu itu adalah berbeza dari masa ke masa, dari umat ke umat dan dari negeri ke negeri, tetapi tidak keluar dari prinsipnya sama ada untuk kepentingan individu tertentu atau jemaah tertentu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha suci daripada mempunyai muslihat dirinya melalui hukumnya. Manusia ni bila dia buat hukum kepentingan diri, cuma cara mungkin berbezalah. Negeri sejuk lain, negeri panas lain, negeri Arab lain, negeri Asia Tenggara lain, orang Melayu lain, orang Cina lain, kan? Tapi hasratnya serupa je. Kepentingan diri sendiri. Fir'aun buat peraturan, kepentingan diri sendiri. Amerika Syarikat buat kepentingan dia. Rusia buat kepentingan dia, buat peraturan. Jadi prinsipnya sama je, jaga kepentingan diri sendiri. Cuma cara mungkin berbeza. Antara cara Fir'aun dengan cara Namrud, antara cara hari ini Amerika dengan Rusia, cara berbeza. Tapi serupa je, jaga kepentingan diri sendiri, jaga kepentingan puak masing-masing. Ya? Kekufuran juga lahir dengan wujudnya Taghut yang berkuasa mengikut zaman masing-masing, yang membawa wadah mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan syariatnya dengan memaksa orang lain supaya sesat bersamanya. Zaman Nabi Ibrahim Taghut besarnya Namrud. Zaman Nabi Musa Taghut besarnya Firaun. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Taghut besarnya siapa? Abu Jahal. Kemudian zaman selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taghutnya siapa? Banyaklah taghutnya lepas zaman Nabi. Orang munafiknya, cara munafiknya, ajaran sesatnya, cara ajaran sesatnya. Ajaran sesat ni kalau dikumpul, tulis atas satu tiang, dia tak cukup atas ke bawah, penuh. Saya pergi kursus apa dulu, saya pernah cerita tuan-tuan. Jalan sesat ni, ada yang sembahyang Jumaat dalam kebun getah, dia seorang ya. Makmum dia siapa? Pokok getah, makhluk dia. Makhluk Allah. Pelu betul bodoh. Okey, ajaran sesat. Jadi Taghut ni dia bukan setakat dia saja sesat. Firaun dia tak sesat seorang, dia ajak orang lain. Namrud pun sama. Abu Jahal pun sama, dia ajak orang lain sesat bersama dengan dia. Sampai Abu Talib tu dibisik oleh Nabi sebelah kanan, dihasut sebelah kiri supaya jangan menerima Islam. Jangan Abu Talib babak saudara Nabi. Dia nak orang lain dan mereka sanggup berperang. Mereka sanggup menghabiskan harta, berperang, mempertarungkan nyawa, bukan sekadar harta, nyawa, untuk menyesatkan orang, itu pekerjaan Taghut. Taghut ni yang membawa kepada kesesatan. Taghut paling besar sekali memang iblis lah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Allah menjadi wali kepada orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan yakni kufur kepada cahaya yakni keimanan. Dan orang-orang kafir itu yang menjadi wali mereka ialah Taghut. Taghut yang membawa mereka sesat, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya keimanan kepada kegelapan kekafiran. Surah Al-Baqarah ayat 257. Okay. Orang beriman, wali kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir, orang yang tidak beriman, wali mereka ialah Taghut. Taghut ni banyak sebenarnya, banyak. Manusia paling besarnya iblis, kemudian manusia, dan benda-benda yang lain lagi, segala-segala apa keseronokan yang ada atas dunia ini. Okay.
Orang nak ajak sesat ni kan payah lah. Orang haramkan judi-judi itu tak elok Maka timbulkan satu ketakutan. Sat lagi berleluasa judi haram pula. Dari mana nak berleluasa kalau kita dah tutup judi? Kalau ya judi yang dihalalkan oleh ini selama ni pun sudah diharam. Haram tu lagi lah. Bila buat mesti ketangkapnya. Saya pun tak faham macam mana dia kata boleh berleluasa. Mau kerja torut lah kan. Nak bagi orang terus sesat. Bagi orang terus sesat. Haramkan judi dan loteri, kita risau masalah lain yang akan timbul. Timbul pula masalah macam mana nak bekerja orang yang nak kerja dalam industri itu. Carilah kerja lain. Banyak kerja Tapi bila nak bawa kita kepada sesat ni, dia bagi alasan-alasan. Bagi orang yang tak mau berfikir panjang, tak mau fikir cara agama, ya juga. Itu dia ada di situ. Kalau tak ada judi, macam mana kita nak menjana ekonomi? Selama ni ada judi, kaya-kaya je kita. Tak juga. Ya? Dia bawa gitu pemikiran. Dia juga sumber negara. Sumber daripada mana? Kalau dia beli makanan, cukup tu lah dengan dia. Tak faham, tak boleh faham. Kalau pun benda tu membawa keuntungan, kita tolak. Kenapa? Kerana dia adalah larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada situ. Cara riba dia bawa keuntungan. Tapi kita tolak. Kenapa tolak? Kerana dilarang oleh Allah. Itu baru tunjuk kita ni hamba Allah yang mentaati Allah. Hamba Allah yang ada pada ta'abbudi. Sebab ta'abbudi, mentaati Allah, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu tak buat? Kamu tak judi, kamu haramkan judi ni. Allah larang. Itu jawapannya yang paling tepat sekali. Bukan kerana merugikan, bukan kerana menimbulkan kegaduhan, tapi kerana Allah larang. Barangkali dengan judi, kita lagi ramai kawan kan. Selisih di kedai ekor tu ramai. Hai ramai kawan. Tukar-tukar nombor. Ni nombor aku, ni nombor kamu ambil. Beli kamu punya ni 10, aku beli aku punya 10. Kamu pun macam tu. Jadi kawan baik. Kawan tak? Sosial ada? Ada. Tapi kenapa tak boleh buat? Sedangkan ada sosialnya di situ. Menghubungkan hubungan antara manusia. Kerana Allah larang. Itu sah. Jadi jangan timbul masalah-masalah. Kalau tak buat, sekali lagi apa yang dibuat? Contohnya Arab kan. Apa buat? Macam tu. Daripada 8 naik 22. Haramkan tu bawah pula. Jadi pelik manusia. Pelik tak? Pelik ni. Itulah kerja nak menyesat orang. Macam-macam cara lah. Dia kuasai pemikiran kita. Sehingga kita nampak. Itulah ayat Al-Quran kata apa? Su'a amali. Syaitan itu zuyyina lisyaitan su'a amal. Macam ayat lah. Syaitan itu memperindah-indahkan amal-amalnya yang buruk. Dia bagi nampak cantik. Dia bagi nampak perlu kita buat. Perlu kita buat. Dan dia berjaya didik orang-orang yang boleh menguasai orang lain untuk jadi sesat. Ini taurut. Inilah taurut. Contoh taurut yang dihuraikan secara panjang di dalam Al-Quran ialah Fir'aun. Mengapa Fir'aun dianggap taurut? Fir'aun kata apa? Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Ini kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Taurut ini melampaui batas. Fir'aun dianggap taurut, melampaui batas kerana mengaku menjadi Tuhan. Bukannya dengan makna dia mengaku bahawa dialah yang menjadi alam ini, tetapi adalah dengan makna bahawa dialah yang berkuasa dengan hak undang-undang dan peraturan yang diciptakan sendiri untuk menghukum rakyat. Dia boleh letak dua orang. Aku boleh hidupkan seorang dan aku boleh matikan seorang dengan peraturan. Dengan peraturan itu disebut melampau.
Mengaku Tuhan bukan dengan hanya pengertian bahawa rakyat melakukan upacara ibadat terhadapnya. Bahkan Fir'aun juga mengaku adanya Tuhan. Tetapi Fir'aun masih berlagak seperti Tuhan dengan memaksa rakyatnya supaya patuh kepada hukum dan sistem yang diciptanya. Allah Subhanahu wa taala menafsirkan ucapan Fir'aun melalui ana rabbukumul a'la, yang bermaksud aku Tuhan kamu yang maha tinggi, dengan ucapan di masa lain firman Allah, alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti afala tubsiru am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubid falawla ulqiya alayhi aswiratun min zahabin aw jaa ma'ahul malaikatu muqtarinin. Bukankah kerajaan Mesir itu kepunyaanku? Dan apakah kamu tidak melihatnya? Bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina dan yang hampir tidak menjelaskan perkataannya itu Nabi Musa AS? Mengapa tidak dipakaikan gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dia untuk mengiringinya? Maka dia mempengaruhi kaumnya, lalu mereka patuh kepadanya. Ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang agung itu. Akulah Tuhan kamu yang maha tinggi itu. Allah tafsir. Apa maksud kata Fir'aun? Kata Fir'aun ialah seolah-olah dia tu, kerana dia tu raja kepada Mesir, dan dia boleh menentukan rakyat dia kena buat apa. Rakyat dia boleh buat apa, kena buat apa. Allah tentukan kita kena buat apa. Fir'aun dia tentukan kepada rakyat kena buat apa. Itu maksud akulah Tuhan kamu yang tinggi. Baik. Jelas sekali perbandingan yang dibuat di antara dirinya menjadi pihak yang berkuasa dengan segala rupa kemewahan kebendaan, sedangkan Nabi Musa tidak ada kuasa kebendaan. Bahkan menganggap apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu membawa kerosakan di bumi. Dia melemah-lemahkan Nabi Musa. Nak ikut orang ni, dia ada apa? Cakap pun, Nabi Musa ada kelemahan dalam bertutur kan? Nabi Musa ada kelemahan dalam bertutur. Sebutan dia tidak fasih. Walau kecil dulu dia telan api. Telan api, masa kecil. Lidah dia terbakar. Sebab tu dia memerlukan juru cakap. Jadi Fir'aun duk perli tu. Orang tak pandai cakap, kau mana ikut. Aku ni, kepunyaan aku mesti ikut. Gitu, Baik. Firman Allah, atazaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa idza rakaw alihata. Apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerosakan di negeri ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhannya, serta Tuhan-Tuhanmu? Melakukan kerosakan menurut takrif mereka ialah menukarkan sistem yang ada dengan cara yang ditunjukkan oleh Allah. Tukar sistem. Sesungguhnya itulah gambaran tauhid jahiliah dan kufur sejak dulu sehinggalah sekarang. Sama ada ianya orang perseorangan atau kumpulan yang memaksa manusia supaya menerima kehidupan yang lain daripada Islam dalam semua jurusan kehidupan. Allah dah tentukan sistem untuk kita. Apa yang Tauhid buat, tukar sistem tu. Ada sistem keuangan Islam, Tauhid tukar pada sistem keuangan yang berdasarkan kepada ekonomi liberal, ekonomi kapitalis, yang berasaskan kepada riba. Begitu juga dengan sistem politik. Allah dah tentu ni sistem kita berpolitik. Diubah dengan sistem demokrasinya, sosialisnya, komunisnya. Okey. Baik. Hukum-hukum telah ditentukan oleh Allah. Hukuman. Kita kata hukuman. Allah tentukan. Bagi orang yang mencuri begini, bagi orang yang berzina begini, bagi orang yang murtad begini. Kita ubah. Curilah banyak mana pun, hukumannya penjara. Sedangkan Allah tetap curi sekian-sekian banyak, sampai kepada tahap kena potong tangan. Kita tinggalkan yang itu. Kita ambil hukum penjara. Duduk dalam penjara pun dia boleh mencuri. Orang sekarang kan susah ada ni. Dalam penjara mencuri. Baik.
Bahkan lebih menyesatkan lagi apabila tagut itu berkuasa. Inilah cabaran yang paling hebat dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang beriman sesama mereka. Yang beriman bersama-sama dengan mereka. Itu cabaran lah. Jadi tagut ni sepatutnya kita orang Islam. Orang Islam mengaku beriman kan, mengucap syahadat la ilaha illallah, syahadat anna Muhammadar Rasulullah, pergi sekolah daripada darjah 1 sampai tingkatan 5, sekurang-kurangnya belajar agama. Hak mana nampak tagut ni tolak lah, tu senang ya, kan susah tu. Nak tolak kita pun bukan payah pedang. Pen ni berkecil pada ni, pen pensel ya. Nak menentu bukan supaya tagut tu tak berkuasa. Bukannya dengan penumbuk kau. Ni jari dua ni je. Pegang pensel tu cak macam tu. Susah kan? Tak susah tapi tak mau buat. Itulah dia nya. Kerana kita sudah dikuasai oleh tagut, dikuasai oleh yang menguasai seluruh aspek kehidupan, dan mereka menampakkan kebaikan-kebaikan atas apa sistem yang mereka buat, sehingga sistem Islam yang benar-benar menjamin keadilan kepada manusia tenggelam. Jadi tanggungjawab kita sebenarnya kita angkat balik, nampakkan balik kebaikan Islam dengan cara kita menolak tagut. Kita menolak tagut. Kalau masa kena berperang, maka kita kena berperang. Masa sekarang kita tak berperang secara aman, cara aman dah kita buat. Pengundiannya, melalui dakwahnya, melalui macam-macam program-program yang boleh kita buat. Menolak tagut. Ini cabaran untuk kita. Nak masuk surga, surga tu indah, luas, besar. Nak bagi satu nikmat, kena buat kerja dulu lah. Kena buat kerja dulu. Kena bersusah payah dulu. Baru layak untuk kita masuk ke dalam surga. Wallahu a'lam. Setakat itu. Nanti kita sambung lagi. Sikit je lagi sebenarnya. Tak apalah. Sambung sikit lagi. InsyaAllah pada bulan 4. Masih dalam tajuk yang sama. Allah alam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini memberi manfaat kepada diri saya dan sekalian yang hadir. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Segala kesilapan itu kerana lemahnya ilmu saya dan lemahnya iman saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua di atas kesilapan yang kita lakukan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana